الرسول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, Auli islahi dhati bayyin yu'ta mastadanahu lidhalik walau ghaniyan. Amma idha lam yastadin bal u'tiya dhalika min malihi fa innahu la yu'tahu. Hadirin sekalian, teman-teman sekali, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, anugerah dia kepada kita, menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dapat Islam kita sejak lahir lagi melalui mak ayah kita. Alhamdulillah, dibesar dalam keadaan boleh ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, dia halobakan kita untuk mencari ilmu, nak memahami pelajaran agama, khasnya dengan pelajaran kita nak belajar ni, nak belajar hukum hakam agama mengenai kita nak sambung ni bab zakat kepada asnaf mana, untuk mengenal asnaf supaya boleh betul taat kita ni mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk taat, bukan kita taat mengikut nafsu kita untuk taat. Alhamdulillah diberi kepada kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, berada pula dalam satu majlis ilmu. InsyaAllah kita manfaatkan untuk meneruskan bacaan daripada kitab Fathul Mu'in ni, InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita duk bicara ni, antara kita masih bicara mengenai siapakah dia asnaf gharimin, orang yang berhutang. Jadi ada beberapa perkara asas yang kita bicara dulu, masalah hutang, nama riba tak riba, macam mana tu kita bicara. Dan antara berhutang ni mesti berhutang bukan berhutang untuk maksiat. Itu kaedah ni. Baik, seterusnya kita nak bicara ni masalah orang berhutang ni. Antara orang yang berhutang yang boleh untuk menerima zakat ni berhutang macam mana? Auli islahi dhatin bayyinin. Kata dia, ataupun berhutang seseorang ni, dia berhutang kerana nak memperdamaikan dhati bayyin, maksudnya orang yang mempunyai pertelagahan, orang yang duduk seduk kelahi, duduk balah. Dua orang ni katalah balah kelahi, ataupun dua kelompok, dua kaum, adalah perbalahan mereka terhadap satu isu atau perkara. Kemudian kita nak jadi juru damai, kita janjikan untuk memberi satu jumlah wang, harta benda, dan kita pula tak ada duit, tapi demi untuk memperdamaikan dua puak yang duk kelahi ni, kita memberi satu abuan harta yang kita hutang daripada orang lain, dan kita berhutang tu semata-mata untuk meleraikan perkelahian antara dua kumpulan orang Islam ni ataupun dua orang Islam ni. Berhutang macam ni di syariatnya untuk kita. Satu, kita berhutang besar dalam syariat ada kira berhutang apa? Berhutang untuk agama, berhutang untuk mengaji, berhutang pasal nak makan minum, tak ada langsung makan minum, berhutang, tu memang kita duk buat dah kan. Dan kena faham, berhutang besar kita dalam agama, dalam kehidupan kita yang disuruh oleh Allah Ta'ala dalam agama Islam ni, berhutang untuk menegakkan agama, berhutang untuk mengaji agama. Saya duk mengaji, antara guru-guru duk sebut, katalah kita misalnya nak pergi belajar dekat India contoh, duit tak ada, buat macam mana? Sanggup berhutang, tanya adik-beradik kita, saudara mara, pak menakan, hutang dulu. Hutang apa? Berapa, misalnya kena visa berapa, tambang berapa, dengan visa dengan tambang 2,000, minta dia 2,000. Minta sedekah tu lagi susah pula kan. Saya hutang dulu, ada duit saya bayar. Pasal apa tu? Berhutang untuk mengaji. Jadi bila berhutang untuk mengaji ni, yang ni memang berhutang yang disyariatkan. Pasal mengaji untuk ilmu adalah wajib. Untuk ilmu pula adalah ilmu tauhid. Antara ilmu tu ilmu fiqah. Fiqah pula nak beramal hari-hari. Bahkan tauhid memang pakai amal hari-hari, pakai 24 jam.
dan belajar tasawuf. Macam mana untuk boleh keluarkan diri daripada ada ghaflah, supaya betul-betul dalam keadaan zakirin, ta'iin, sentiasa duduk dalam tauhid kan, muwahhidin kepada Allah Ta'ala, bukan mughayyirin, mubaddilin, orang yang ghafilin, bukan orang yang menukar syariat, menukar akidah, menukar cara hidup. Orang yang lalai daripada Allah Ta'ala ni, kita keluar daripada itu, berhutang ni semata-mata nak pergi belajar, nak berguru untuk betul-betul nak melaksanakan agama. Berhutang ni dibenarkan. Kalau hari itu kita tak sebut pun nak dengar lah antara hutang yang dibenarkan untuk tu. Kita ada juga berhutang, tapi biasanya bukan untuk tu. Berhutang kita, kereta kecil nak beli kereta besar, rumah sewa nak beli rumah sendiri. Kalau ikut bukan wajib ada rumah sendiri. Rumah ni sewa padan dah. Kalau dengan sewa tu tak jadi masalah, riba kat kita. Tapi kita kebanyakannya tak sanggup nak duduk rumah sewa. Kita sanggup riba lah. Janji aku ada rumah sendiri. Panjang saya sebut tu, itu kita dah bicara. Isu riba tak riba, macam mana nak nama riba tak riba, mana yang Islamik ataupun it's only a gimmick. Ada saya bicara dulu. Saya tak ulang lah. Macam mana pun ada orang tak faham juga. Tu Kalau faham pun kadang masa mengaji je faham, tapi praktikal gagal. Na'udzubillah. Baik. Jadi antara yang kita nak bicara ni, berhutang pasal apa? Berhutang pasal nak berdamaikan antara puak-puak yang duk kelahi. Siapa kelahi tu satu hal lah kan. Tapi nak sebut, dengan sebab kita bagi sejumlah wang, katalah yang ni bagi 1,000, dia bagi 1,000, dia diam. Kita hutang. Semata-mata untuk hilangkan perkelahian, perdamaikan puak-puak yang duk kelahi. Sama ada kelahi dia tu semata-mata untuk kewangan atau benda, tanah apa dan sebagainya. Kita kata, kau syarat yang kelahi, aku bagi kau 1,000, aku bagi kau 1,000. Diam dengan bab ni, lupakan saja. Sallu ala Nabi. Selawatlah banyak-banyak. Ni, tapi syarat yang kelahi lah. Aku bagi kau 1,000, belah ni 1,000, belah ni 1,000. Kita bagi itu untuk perdamaian orang. Kita berhutang tu adalah berhutang yang disyariatkan. Soal, ada ke orang berani berhutang itu? Tak ada lah. Saya lah tengok dalam masyarakat tak pernah ada orang kita yang berhutang pasal nak memperdamaikan antara dua kumpulan. Malaysia saya tak pernah tengok. Syariat ada dalam kitab sebut. Yang ada tu tengok hutang tu lah. Hutang PTPTN berlambak-lambak tu. Hutang apa tu? Hutang nak belajar bagi dapat sijil supaya menjamin masa depan. Itu berlambak. Berlambak kan. Saya berani berkata apa? Kalau kata pelajar lah masuk universiti ke apa kan. Yang tak ambil PTPTN ni, kod 10% ni kot. Kod lah. Saya pun buh kod je. Saya tak pernah biasa buat analisis apa. Dan tak 100% apa yang berhutang. Kod. Ya kan. Kod terbalik kot kan. Yang berhutang ni 10%, 90% semua pembiayaan sendiri. Ya. Tuan-tuan rasa macam mana? Mana betul? A, B, C saya sebut ni. A. Tahulah. Pula tu dia belajar apa? Bukan belajar untuk agama, kan? Bukan belajar untuk atas nak menjaga agama, nak mendirikan agama, nak faham agama, nak bina akidah, nak bina iman. Saya boleh buat muka gitulah kan. Tak ada orang nak ngaji agama sanggup hutang. Tak ada. Saya berani kata itu. Ya. Bahkan orang akan pelik kalau kita ngaji berhutang untuk mengaji agama. Orang akan pelik. Tapi berapa ramai orang nak ngaji jadi doktor, hutang, riba untuk belajar benda-benda yang bukan dalam bentuk agama. Engineering ke, elektrik ke, apa tanah, api, air, apa macam-macam lah. Dia sanggup PT-PTN ke, PT-tipu ke, apa pun tak kira lah. Riba tak riba apa, hantam saja. Itu saya dah bicara. Walaupun dia punya peratusan tu kecil, 1% riba. Walaupun atas nama apa dia? 1% tu dia ambil atas service charge. Dia service charge patutnya hutang 100,000, hutang 1 juta sama. Tapi dia ambil dia tak amount. Itu riba. Saya dah bercakap bab tu.
Saya tak ulang lah. Baik. Jadi hutang, sikit lagi buat misal. Ada sekolah, orang nak buat sekolah, nak buat mahal tahfiz. Contoh, ataupun nak buat masjid. Selalu minta bantuan kerajaan lah, macam tu kan. Tapi, ada tak orang sanggup macam ni? Pergi kat kedai, untuk beli-beli barang keperluan binaan tu, kata dia macam ni, masjid ni selagi dia nak buat masjid, nak buat apa-apa, bubuh atas nama saya. Masuk dalam akaun saya, kalau saya tak ada duit, hutang. Saya hutang. Hutang atas saya. Untuk masjid, untuk madrasah, untuk tahfiz. Ada orang buat itu. Ni pun tak ada juga. Bahkan lah ni boleh kata, bila nak buat sekolah, nak buat madrasah, nak buat apa? Kebanyakannya apa? Minta duit kerjaan, minta duit kerjaan, minta duit kerjaan. Padahal duit kita ada. Kita tak berani keluar duit untuk buat kebajikan tu. Mau bayang tak? Tuan tengok. Tak berkerah yang hati kita lah ni. Allah. Macam mana nak sebut lah? Ada arah lah kita. Tambah kalau saya nak sebut, nisbah nak mengaji, datang masjid, datang jemaah. Tuan bila berapa anak muda yang datang? Jadi faham apa kan? Anak muda kita hancur lah. Saya tak ada bahasa lain saya nak sebut. Saya ingat saya seorang yang cakap itu. Semua kawan-kawan saya cakap itu. Bukan saja kawan-kawan saya di kalangan ustaz-ustaz, orang awam yang jadi tok imam, jadi tok bilal, dia pun kata itu. Tak ada lah, kami ni kalau pelapis mapuh kami ni. Bahasa tu lah, pasal ulu ke. Masa mapuh kami ni tak ada siapa nak kata lah. Siapa ada ni? Kalau budak-budak sekolah rendah ni kita jumpa lagi duk main masjid surau. Tu pun kalau waktu-waktu macam ni dia orang ada lagi di rumah duk mengaji. Anak muda yang sekolah kebangsaan yang menengah ni tuan bayang pergi mana? Pergi mana? Taman ni semua tak ada lah kot budak-budak muda. Mau mampu habis lah kot. Kasar lagi pasal lah. Semua duduk asrama kot. Semua duduk mengaji universiti apa kot. Semua duduk asrama, duduk sekolah-sekolah asrama penuh macam tu kan. Semua macam tu kot. Tak ada yang sekolah kebangsaan semua belah-belah ni kot. Yang budak-budak sekolah umur 13 sampai 17 tahun yang sekolah yang BSPM dah tak ada langsung. Macam tu kot. Kalau dia orang malam ni tuition kot. Kalau tuition pun saya kata hari ni, sanggup tuition untuk pelajaran dunia. Tapi tak main masuk masjid. Tak nampak muka. Ada. Picok kedai makan ada. Tempat motor ada. Bawah lampu kuning ada. Ketum ada. Sembang ada. Isap okok ada. Ada. Ya. Jadi, atau macam mana? Tunggu je lah. Macam tu lah. Satu ulama-ulama kita pesan sampai dia kata macam ni. Kalau kita pergi masjid sampai tak dengar dah bunyi suara anak-anak, jagalah tu. Tak dengar dah bunyi suara anak-anak. Tu kalau saya sebut waktu biasa. Tarawih pun tak dengar dah bunyi suara anak-anak. Dia bunyi orang tua. Orang tua. Tak bunyi suara anak-anak. Maksudnya nak mampus lah tu. Masyarakat tu. Ya tu dengar saya sebut. Untuk guru kita semua cakap macam tu. Maksudnya anak-anak ni dah tak peduli lah untuk main masjid dan surau. Tak ada lah. Pelapis-pelapis muda ni, tak ada lah ke masjid surau. Tak ada lah cinta nak jadi apa? Rakan masjid, apa ya? Sampai terpaksa buat rakan masjid, rakan surau. Buat masjid pun terpaksa buat aktiviti, apa dia, untuk orang muda main ni. Kena main bola, kena main football. Futsal lah. Futsal, tambah ya. Aktiviti memanah, bersilat. Yang tu main masjid ramai kan? Kalau silat lah jenis silat-silat yang boleh beku. Apa? Sejuk. Lumpuh. Apa dia? Terbakar. Stroke. Hak tu kan. Penuh datang hak tua mari. Main gym macam ni ya. Kita berapa juta orang dah. Tambah nak ambil hukum satu-satu betul-betul tu. Itu yang diorang tak kerti nak menilai lah. Tak ada orang kata apa. Ilmu nak buat banding beza antara hak dan batil tu. Tak boleh. Tak boleh menilai lah. Dia bukan mengaji lah pun. Tak faham pun. Macam mana? Sebut je lah. Baik. Jadi antara kita duk bicara ni, antara boleh orang berhutang yang boleh lah
hutang untuk memperdamaikan puak yang kelahi. Jadi saya bagi contoh ni, untuk bina masjid, bina madrasah, memang dalam kitab-kitab kita ulama sebut tu, istilahnya mana-mana yang disyariatkan dalam Islam untuk kita istilahnya membantu agama, membantu orang yang nak buat agama ni, kita sanggup berhutang untuk beri pada orang tu. Orang berhutang macam ni ialah berhutang yang disyariatkan. Setelah tengok dua orang ni duk cinta, tak silap, terjelebak dalam zina. Buat macam mana? Kita berhutang, bagi ke dia, nah ambil ni, abang menikah. Binalah kehidupan. Berhutang untuk bagi menikah. Bagus tak? Bagus. Bukan orang menikah tu berhutang. Kita ni sanggup ambil hutang. Kita hutang dengan orang, bagi aku jadi orang berhutang, janji untuk mengelakkan daripada buat zina tu. Ada orang sanggup macam tu. Kita nak tengok fikir men. Fikir men. Ahli fikir yang macam ni. Orang yang ada fikir untuk agama macam ni, kita ketandusan. Tandus lah bahasa nak sebut macam mana. Tandus lah. Mengaji pun tak ada, macam mana nak ada fikiran macam tu. Saya pun mengaji, dia boleh dengar Tok Guru duk syarah-syarah macam ni. Kita tengok bila dia sebut dalam kitab, ulama sebut dalam kitab, kita tengok, rupanya dia orang hidup ni macam ni rupanya. Dia orang berhutang ni untuk ni. Masyarakat kita tak adalah hutang ni. Semua hutang untuk peribadi. Hutang apa? Semua untuk kesenangan. Dia bukan berhutang tu untuk agama. Agama ni tak tahu dah apa benda agama. Pada dia agama boleh sembahyang 5 waktu, agama siap dah. Lepas tu duk lalai lemua apa benda, tak tahu balik lah. Panjang tu Allah syarah tu. Macam mana nak faham tauhid betul-betul la ilaha illallah. Nak boleh jatuh hati, jatuh cinta orang Ta'ala. Dengan sebab tu kita sembah orang Ta'ala. Nak faham perjalanan agama macam tu jauh sekali. Nak cari guru yang boleh, guru yang asuh kita untuk kenal orang Ta'ala, cinta ke orang Ta'ala. Pasal kita duk sembah orang Ta'ala, tentulah ada cinta kita ke orang Ta'ala. Nak cari tutup guru yang macam ni, yang boleh ajar kita, sanggup berhutang untuk mengaji, nak jumpa tok guru ni, nak pergi belajar macam ni, dapat didikan supaya faham agama macam ni. Susah. Memang payah nak cari. Jadi bila payah tu, kita kena duduk tempat tu. Pasal yang ni lah golongan sedikit. Pasal akhir zaman pun Rasulullah bagi isyarat, orang-orang yang betul-betul nak agama ni sikit. Isyarat Quran pun dia kata wa qalilum min ibadiyash syakur. Wa qalilum min ibadi syakur. Wa qalilun syakurun min ibadi. Apa maksudnya? Sikit sangat orang yang mempunyai sifat syukur ni di kalangan hamba-hamba aku. Jadi bila kata yang ni sikit, kita jadi golongan qalil ni, yang syakur ni, yang kenal siapa Allah, yang Allah lah memberi, dan kita gunakan nikmat ni pada yang disuruh oleh Allah Ta'ala, dan sanggup berhutang untuk nak buat agama ni. Bagi kita duduk tempat ni. Baik. Dan kaedah berhutang ni kata dia fayu'ta mastadanahu lizalik. Maka naklah diberi kepada orang berhutang ni mastadana, apa yang dia telah berhutang, lizalik, untuk demikian tu. Zalik tu asal bahasa Arab dia lislahi zatil bayyin. Untuk orang yang duk telagah tu, dia telah berhutang 5,000 untuk memperdamaikan, bagi kumpulan ni. Banyak mana bagi tu satu hal lah. Tapi untuk meleraikan perkelahian tersebut, dia terpaksa memberi sejumlah wang, dan dia tak ada duit, dia berhutang untuk meleraikan perkelahian itu. Kaedah zakat macam mana? Diberikan sejumlah yang dia berhutang, yang dia tanggung kerana nak meleraikan perkelahian itu saja. Hutang tu saja yang diberi. Dia tak boleh diberi lebih. Saya rasa awal-awal kita bicara buat zakat itu, saya ada sebut isyarat Quran, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. 4 ni dengan lam. Kemudian 4 lagi di belakang tu semua 8 senang. Wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 4 lagi tu dengan fi. 4 dengan lam pada depan tu, dia diberi berapa hak zakat beri pada dia, sekalipun beri itu dengan sebab tu dia jadi kaya. Innamas sadaqatu lil fuqara, lam.
Lil fuqara maksudnya dia memang fakir. Dia tengok duit zakat untuk habuan fakir. Kaedah-kaedah pembahagian jumpa depan nanti insya-Allah. Bagi 1 juta fakir. Fakir seorang je ada. Bagi 1 juta tu kat dia, seketui. Bagi 1 juta jadi jutawan terus. Hak dia. Bukan bagi RM200, RM300 untuk bulanan. Tidak. Bagi. Memang ni habuan fakir. Fakir pun dia seorang je. 1 juta tu bagi dia. 1 juta nah kau punya. Pasal kau seorang je fakir. Itu kaedah bagi dengan lam. Lil fuqara. Sama juga lil masakin. Inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Cuma amilin tak bahas qaul mutamat kita dalam mazhab Syafi'i, bukan bagi atas habuan tapi bagi di atas ujrah misli. Saya ada sebut masalah tu. Faham tak faham, gaji tak tahu, saya tak tahu. Bagi upah yang selalunya, jadi amil ni berapa orang bagi, bukan di atas berapa habuan zakat, yang tu semua hak dia. Tidak. Itu yang kuat dipakai. Wal mu'allafati qulubuhum, begitu juga orang yang kafir yang diperjinakkan hati dia. Kemudian wafir riqab. Kalau hamba nak merdeka, berapa lagi nak merdeka? 10,000. Bagi 10,000 kat dia untuk merdekakan diri dia saja. Yang tu tak boleh bagi lebih. Yang tu mesti dibagi kadar apa masalah dia. Kalau dia masalah hamba nak dimerdekakan, perlu pada 10,000, 10,000 saja dia beri. Itu syarahan dengan makna fir riqab. Masalah yang menyebabkan dia tak merdeka tu apa? Bagi banyak tu saja. Wa fir riqab wal gharimin, atau dengan fi. Wal gharimin ni macam mana? Dia berhutang. Berapa dia berhutang? 10,000 untuk meleraikan perkelahian ni. Bagi 10,000 kat dia. Pasal apa? Itu melansaikan hutang dia. Kalau dia buat masjid berapa masjid tu? Dah 500,000. Bagi 500,000 untuk habuan dia berhutang. Untuk melansaikan hutang dia. Ini saya bagi contoh umum tu lah kan. Tapi dari sisi pengagihan, ada buat ilmu nanti kena mengaji macam mana pengagihan zakat. Pasal duit zakat ni, dia apa yang ada semasa diberi dan dihabiskan sejumlah wang itu. Dia bukan kumpul. Apa tu? Buat bisnes untuk mengembangkan harta zakat. Harta zakat bukan untuk dikembangkan. Harta zakat wajib diagihkan. Benar ayat tu. Saya bukan keluar fatwa, saya cerita ulama-ulama sebut penjelasan hukum yang kita kena faham. Duit zakat bukan untuk dikembangkan. Duit zakat adalah untuk diagihkan, diberi pada asnaf. Orang yang mentadbir ni, kewajipan dia menyalurkan dan menyampaikan dan mengenal pasti siapa asnaf tu untuk asnaf itu diberi. Diberikan berapa habuan sepatutnya diberi. Itu zakat. Satu duit zakat tak boleh buat bangunan, tak boleh buat rumah sewa, tak boleh buat apa, masuk saham. Bukan. Tak boleh. Yang tu kalau sebut pun orang marah kan. Kalau tuan-tuan tak tahu, tak tahu apa-apa, tuan-tuan angguk je lah. Kalau orang majlis agama dengar saya sebut ni, itu ustaz ni siapa ni? Siapa ni? Pasal apa? Dia orang urus macam tu. Ya kan? Dan saya pun dapat maklumat ni pasal dia orang beritahu, saya bukan tahu apa dia. Orang yang dilantik untuk menjadi pengarah-pengarah jawatan agama ni, kebanyakannya dilantik bukan daripada ahli agama. Salah betul kan saya maklumat tu. Dia orang yang cerita bukan saya kan. Dia ambil daripada pegawai pentadbiran daerah punya kan. Yang mana pegawai daerah. Dia bagian pentadbiran daerah. Dia pentingkan masalah manajemen dan pengurusan. Pula tu yang mana pengurusan yang paling lembab tu dihantar di sektor agama. Betul tak saya sebut? Betul. Maksudnya tanya orang-orang yang biasa duduk tempat tu. Yang mana hati dia cerdik, dia tak bagi duduk pejabat agama. Siapa? Dia tahu kalau bagi cerdik ni, pejabat agama akan maju. Dia bagi hak mana payout tu, yang ni duduk pejabat agama. Dia nampak macam tu kot, lebih kurang ayat tu. Islam ni mudah, bahkan saya kata sebenarnya bukan macam tu. Dia memang tahu orang agama ni bukan boleh bagi cerdik. Cerdik yang ni dia lampau, dia orang tokek. Sampai isi agama, bayang tengok kalau Baitul Mal boleh lawan pemberdayaan negara macam tercabar lah. Tengok. Orang akan alih pandangan langsung kepada institusi agama. Memang tak alih punya. Nak saya buat alih punya.
Tapi apa yang jadi macam mana? Orang pandang macam ni agama. Puih. Macam tu lah orang pandang. Pejabat agama. Puih. Macam tu lah. Ya, dah dengar sebut. Dia tak ludah tu dah lah. Tapi saya nak tunjukkan orang akan pandang institusi agama ni macam ni. Pergi tengok sekolah pondok. Puih. Macam tu lah. Kau tengok sekolah-sekolah Inggeris ke apa. Hui. Masuk makmal komputer dia. Wah, hebat. Tengok dewan dia pun Tengok makmal dia teruja habis. Pergi sekolah pondok sekolah. Kolut, jumut. Otak beku. Iya, okey tak? Try. Iya tak? Macam ni perception dalam masyarakat ni. Allahumma fadhil. Ya. Bila dah berlaku benda itu sebagai tidak seperti macam mana yang dalam kitab. Ya. Why the way out? Saya atas soalan tu, which way, what way to get out of this polemik seumpama tu lah kan. Saya boleh tukar cerita. Kami kemulah. Yang lain request kena biar apa lah tu. Kalau saya tak boleh buat, tuan-tuan tak boleh buat, nak buat apa? Tak reda tu lah. Kita tahu hukum, jadi pelihara diri itulah. Nak masing-masing jaga masing-masing. Kita tak ada kuasa dah. Tapi nak tak sebut tak boleh. Pasal benda dengan kitab kena tahu, kena mengaji. Dan nak sebut gini juga, pasal kita mengaji, pasal saya pun mengaji macam ni, Tok Guru pun macam tu juga. Dah dia Tok Guru, dia tak ada jawatan apa-apa, dia tak boleh kata apa. Hatta dia sebelum dia meninggal dulu, dilantik sebagai ahli majlis fatwa. Saya tanyalah dia kan, ada waktu yang kadang bila khidmat dia, ada waktu sembang dengan dia. Kadang pernah dia nak pergi Kerik ke mana-mana, ada majlis apa perjumpaan dengan guru-guru takmir, guru-guru masjid apa ni. Naik kereta sekali. Selalunya bila pergi dalam grup ni, saya lah disuruh bawa kereta. Tok Guru duduk sebelah. Masa tu peluang tanya kan. Itu ya, saya tanya. Tanya apa? Tanya apa kebolehan dia duduk dalam majlis fatwa, dia nak boleh bersuara apa. Pasal dia yang duduk ngajar saya, bukan saya lah pandai-pandai nak buat ni. Tanya, patut duduk majlis agama tu tak boleh nak ubah apa-apa. Kata-kata, nak ubah apa tadi? Tak boleh deh. Bukan senang nak ubah dah benda dah tulis kata dah. Nak menghadap tuanku, tuan. Nak bincang. Duk pergi tu kata bincang 3-4 jam tu. Pinjam musyarat masalah. Benda pun dalam kitab dah siap dah. Tapi dia mah bincang nak ubah lagi hukum hak lain. Kata. Tuan bayar tak? Kalau masalah wakaf lah misalnya. Ni wakaf memang jelas dalam kitab sebut. Benda wakaf tak boleh jual beli gini. Gitu buat apa? Nak pergi bincang macam mana nak bagi boleh dekat jual atau wakaf. Tuan bayar tak? Nak ubah apa tak? Tak ada apa tu. Nak boleh cakap apa nak ubah benda tak ada apa lah. Kalau bahasa saya lah saya sebut, pergi tu jadi yes man lah. Tu kan. Kadang-kadang ada benda dia dah nak buat keputusan dah. Dia cuma bentang-bentang ambil pandangan. Dengar itu keputusan kat dia. Dia bukan keputusan kat arwah Tok Guru, tak ada. Cuma dia orang respect Tok Guru ni pasal ada pondok, akhlak dia, amal dia, bagi semua peribadi dia. Dia hormat Tok Guru tu pasal itu lah. Nak bagi rujuk pun hukum hakam dia orang tak wani nak buka kitab-kitab besar-besar, buka pun Tok Guru semua masalah dalam kepala dia. Dia boleh buka kitab macam tu ya kan. Ni lah tengok dia buka silap serah. Ni dah. Dia tak gaduh lah maktabah Syamilah ke apa kan. Internet tak pasal. Tak berani baca depan Tok Guru. Kena sembuh lagi dah. Kadang-kadang dia buka-buka, cuba Tok ni baca tengok. Antara dia cerita dia Tok Mufti sendiri yang pergi. Tok Mufti ada, dia buka-buka ni, tengok ni, muka surat ni, dia buah tanda macam ni. Ni. Bagi Tok Mufti tu baca lah, Pak Teh tunjuk dah. Lagi. Tak berani tak ketar kawan nak baca kitab. Macam dah saja tak erti ilmu tak cukup. Tapi keputusan atas dia. Dia jawatan besar. Tok Guru ni sebagai duduk atas nama ahli majlis lah.
Baru ni saya jumpa siapa yang duk sembang bab tu. Pasal Perak ni dulu antara ahli majlis fatwa Perak ni meninggal dah pun. Ustaz Abdul Rahman Mubarak. Saya dengar kan? Pernah datang sini pun. Meninggal dah kan? Meninggal dah. Saya tak ingat dia meninggal apa. Masa saya duduk Kuala Kangsar dulu, dia biasa duduk kuliah saya. Pasal dia tahu, dia dengar kata saya anak murid Patih. Patih juga ada majlis fatwa lah. Memang dia kenal sangat lah Patih apa tu kenal lah. Pasal dia, masa saya duduk masuk ngajar tu, dia tahu anak saya anak murid Patih. Kuliah saya dia duduk ngaji. Dia dengar saya mengajar apa. Dengan apa saya mengajar tu, dengan Patihnya lain. Dia tahu anak murid mengajar macam mana kan. Dia kenal Tok Guru, dia dengar anak murid mengajar. Oh, dia punya seronok lah. Jemput saya pergi ke rumah dia makan nasi. Dengan saya adalah teman-teman saya yang duk ikut tu. Jemput saya tak macam mana dah saya jemput lah. Oh, dia punya hormat tu saya tumpang tui Tok Guru lah. Dia hormat kat Tok Guru tapi saya anak murid dia macam mana. Jamu makan gini. Saya seronok ngaji. Orang nak ajar macam mana arwah Patih, anak murid Patih ni kata dia payah lah saya dah. Tak ada lah. Kata kami buat ni majlis fatwa ni ada tua nak cari ganti pun tak ada lah saya dah. Dia cakap macam tu lah. Tapi nak cari ganti agak-agak ahli majlis fatwa nak panggil ke saya. Jadi panel pun sekali lah, lepas tu dia tak panggil lah kan. Siapa? Saya yang panggil macam ni benda yang tak ada dalam kitab tak betul lah kan, nak kata apa. Arwah Patih pun cuma datang kata apa, dia nama pun Abdul Latif macam dia ada benda dah kerajaan nak buat gini dia nak boleh buat apa dah. Kita nak boleh buat apa, kita boleh royak lah macam ni kita tak ada kata ya akan bagi pandangan dia orang gini. Waktu kita kok mau lah Patih dah buka kitab dah, tunjuk dah, baca dah ni hak dah pakai dalam mazhab kita gini. Macam tu lah keputusan kat dia. Dia dah cerita dah satu apa yang kita. Tambah pula hak dia buat tu betul. Ni tak betul ni macam mana? Tak betul lah. Patih tak betul lah. Ada macam tu. Patih tu kan baca hak dalam kitab ini. Dia mau nak pakai hak bukan hak dalam kitab nak cerita macam mana? Siapa dia buat keputusan dulu? Macam mana dia boleh buat keputusan gitu? Siapa dia buat keputusan dulu? Siapa dia duk mesyuarat dulu? Nak ubah macam mana? Bukan senang kata. Tu saya antara benda saya dapat sembang dengan dia. Kalau kata daripada Pekelah Hulu ke Gerik tu 45 kilo tu. Nak lagi lama kena buat slow lagi. Itu lagi best, lagi panjang sembang. Slow saya bawa. Ni lah, lagi sembang lama. Tu dengar dia cerita celoteh. Selagi ada soalan tanya. Dan tanya tu lah, tanya dan dia duduk tu, dia boleh buat bersuara apa. Boleh dipanggil atas nama ahli majlis fatwa kat tu lah. Itu pun kalau dia lah sebut. Tapi di sebelah komen dia sendiri pun dia kata apa? Dema duk sangka kita duk ahli majlis fatwa ni, kita duk tubik fatwa dah. Kata dia, kita tak tubik fatwa lah. Kita duk sebut ulama sebut dalam kitab buat tubik dalam kitab lah. Kita bukan buat tubik fatwa. Kita siapa kata dia? Nak buat keluar fatwa. Fatwa ni ulama mujtahid kata dia, bolehlah keluar fatwa. Kita tak boleh keluar fatwa dia. Kata kita ni semua taklid lah. Ikut apa ulama duk pakai, kita pilih pendapat hak ulama kaum muktamad ni dia pakai, ni dalam mazhab kita ni pakai tu. Kita siapa nak fatwa? Bukan dia dah. Tok Guru kena macam tu. Ayat dia keluar. Orang lah ni tak faham. Kita telah mulakan fatwa. Gini. Fatwa kita telah teliti. Fatwa pahala macam cara. Maksudnya fatwa yang ada tu dia guna betul-betul untuk keluar fatwa betul. Sampai tak apa bala fatwa dia keluar tu. Fatwa dia sampai menyanggah fatwa ulama dulu. Dan dia kata kami pun bukan sembarang nak keluarkan fatwa. Kami telah memilih dan meneliti, mengkaji. Dan kami semua ahli-ahli majlis fatwa kami semua ada taraf PhD. Teruk bunyilah. Dia berbangga dengan PhD tu. Tapi keluar hukum rapuh. Banyak anak PhD
ahli majlis fatwa apa? Pelik pada orang. Hukum semua keluar pelik pada orang. Itulah. Fatwa Imam Syafi'i tu. Baik. Baca macam tu saya tak boleh dia emosi sikit lah. Jadi kaedah kita asal saya nak syarah, 4 kumpulan di belakang tu bagi dengan fee mesti dibagi mengikut kadar yang dia berhutang tu saja. Amma idza lam yastadin bal utiya zalika, adapun kata dia apabila dia tak berhutang, bahkan dia memberikan demikian itu daripada hartanya, maka tidak diberikan ampuan daripada dia. Maksudnya dia buat masjid, berapa lagi tak cukup nak buat masjid ni? 10,000. Buat cek. Ni 10,000. Palang nama masjid apa? Contoh lah kan, contoh. Ni. Dia bukan hutang. Untuk dia nak claim minta 10,000 yang dia dah bagi ke masjid, macam mana? Macam mana? Nak claim apa? Tu hukum infak lah. Dia bukan hutang. Mana ada hutang? Untuk saya dah claim, nak claim balik lah apa saya dah bagi masjid. Dia buat kelakar, claim kepala otak apa? Itu pasal saya, pasal kepala otak lah kan. Pasal yang boleh ni berhutang. Berhutang ni orang tak ada. Kalau katalah dia berhutang pun, ada duit tak dalam bank? Saya hutang kat kedai. Saya nak minta hutang, nak claim hutang tu. Claim hutang ada duit tak? Ada bayar lah. Boleh. Jangan duit ada nak bayar hutang tu, tapi saja buah nama hutang, pasal nak minta duit zakat. Tapi duit dia boleh nak bayar hutang. Saja buah nama hutang. Tak faham saya cakap apa? Boleh tak? Faham? Baik. Faham ni? Ada reti kah? Ke tidur kah? Reti alhamdulillah. Baik, kata dia wa yu'tal mustadinu limaslahati amatin. Dan diberikan juga kata dia orang yang berhutang untuk maslahat umum. Contoh macam mana? Ka qirad dhaifi, seperti qirad dhaifi, menjamu tetamu. Kita tetamu datang. Adalah daripada mana? Daripada Syria. Tutup guru dan para ulama. Macam mana? Ulama. Kita orang lain dia tak tahu kehormatan ulama ni yang patutnya kena jaga. Kita duit tak ada. Buat macam mana? Bagi aku hutang 20,000, macam apa? Nak sambut ulama ni, sewa Alphard. Contoh. 3 biji, 4 biji. Buat apa? Untuk urus. Ni upah driver. Untuk bagi homestay. Ni semua apa? Hutang. Hutang buah nama bil saya. Kalau tak minta hutang buah bil, buah nama saya. Buah nama Mak Ruzani Abdul Rahman. Buah nama saya. Ni makan minum ni kita siap setting. Bagi semua Arab punya makan lah. Jangan bagi makan Melayu. Kalau dia nak rasa, kita rasa sampai belacan ke apa, tu boyak punya pasal kan. Atas nak bagi rasa. Tapi Arab bagi makan orang Arab lah. Tempat tidur dia macam ni. Tempat rehat dia. Dia duduk apa? Seminggu. Semua duduk atas saya. Nama saya. Akaun saya. Pasal apa? Nak jamu tetamu. Tetamu tu pula ulama-ulama besar. Dia orang tak kenal. Saya kenal macam tu. Saya berhutang tu. Saya tak ada duit. Macam mana? Saya boleh terima dia zakat. Hutang. Yang ni pun orang Malaysia tak ada. Indonesia ada. Saya biasa pergi kan Indonesia. Ada orang macam tu. Yang sambut saya tu orang biasa aja, ustaz, orang susah pun. Tapi dia bagi makan ni sampai balik saya duduk hari tu berapa hari tu? 12 hari tu kot. Sampai kawan tegak. Bini pun tegak. Berisi bang badan. Makan 24 jam. Boleh kata 24 jam lah kan. Tak ada lah sumbat jolok tu. Tak ada lah. Tapi istilahnya makan. Ada lah. Dah duduk makan. Dekat hotel tu ada kolam renang. Dia sewa, dia bayar untuk dia. Padahal dia orang miskin, orang susah. Dia pun tak bisa duduk tempat macam tu. Makan ni boleh kata dah makan jamu, makan tengah hari, pagi, petang apa. Tapi yang 3-in-1, kopi, susu, apa Milo, biskut, roti, jenis-jenis orang kata apa, pemanis mulut, apa ni, pisang, kuih-kuih ni, Allah, jajan-jajan ni, kepek-kepek, keropok ni, sentiasa ada, hampir 1,000 lagi. Makan sedap lah tu, pelik pada hak kita. Makanlah kami. Dia pun jamu, makan, sakit jerit, makan. Tapi orang yang menyambut kami tu orang susah. Dia sanggup hutang untuk sambut kami.
Malaysia saya tak boleh bagi. Satu yang sambut Malaysia ni, yang sambut banyak orang kaya-kaya. Mujur lah. Pasal orang kaya-kaya yang tahu sedar diri kan. Dia lah gunakan kekayaan dia untuk menyambut kedatangan Datuk Guru, ulama-ulama. Tambah Habib-Habib daripada Yaman ni, dia tengok, meriah ya, dia buat sambut, buat majlis, sewa kawasan ni, hotel ni, buat ni. Pasal apa? Buat agenda macam ni untuk menyambut kehadiran mereka, raikan mereka ni. Yang kalau ada orang-orang yang berharta buat macam ni, mujur. Alhamdulillah. Tapi asal kaedah kita nak bicara, berhutang untuk masalah macam ni, okey, dibenarkan. Bagi makan tetamu lagi, wafaki asir. Begitu juga untuk melepaskan tawanan. Katalah ada orang Islam kena tawan, nak kena tebus dia apa? 3 juta. Bayar 3 juta tu atas nama saya akan bayar. Saya sanggup berhutang untuk lepaskan tawanan perang. Katalah tawanan tu Amerika tawan, kata dia, ulama-ulama kita kat Syria ke apa, katalah berlaku perang itu, kita tengok Tok Guru ni semua kena tawan. Ish, apa ni? Kita tengok tu, bagi tawaran kat dia orang, bagi kami nak, orang Malaysia nak ni ulama ni. Hampa jangan usik dia. Kami nak sebagai tebusan. Berapa kena bayar? Sanggup berhutang. Bayar buah nama saya. Saya sanggup berhutang. Tapi semua ulama-ulama ni ambil mai duduk atas madrasah aku. Tak ada kita sewa mana-mana bangunan ini untuk bagi dia orang duduk, buat madrasah, buat kursus, buat daurah. Ajar, kader kan anak-anak Malaysia ni semua jadi alim ulama, tutup guru macam mana mereka jadi. Jadi dia panggil masalah amah ni. Wa imarati nahwi masjid, begitu juga membangunkan seumpama masjid. Wa in untuk wa in ghadiya itu. Wa in ghaniyan macam itu, wa in ghaniyan wa in kana ghaniyan, sekalipun kata dia orang yang berhutang tu kaya. Dia si kaya tu kaya tu lah, ghani, tapi dia buat berhutang tu, yang tu ialah hutang yang disyariatkan. Cuma di atas dia kaya, dia bayarlah macam tu. Jadi yang nak boleh diberi ni apa? Dia berhutang, dia tak ada apa nak bayar, dia termasuklah asnaf untuk terima zakat. Itulah istilahnya al-gharimin. Saya tolong hurai apa dalam kitab yang tu. Kitab kita memang ulama syarah macam ni lah. Au kata dia lagi. Siapa dia lagi? Au lid-damani. Ataupun kata dia untuk jamin. Ada orang lain berhutang. Berhutang macam mana? Kita menyanggup untuk jadi penjamin. Saya jamin hutang dia. Kalau dia tak boleh bayar, cuma saya. Jadi bukan dia berhutang untuk bagi orang, tapi ada orang berhutang, dia sebagai penjamin kepada orang yang berhutang. Dan orang berhutang tu berhutang pula untuk buat kebajikan pula. Ni nak jadi penjamin pula. Jangan takut nak bagi dia, saya jamin. Bila jamin tengok dia tak ada hutang, orang akan jumpa kita. Kita pun boleh terima dia zakat dah. Jamin dia tahu orang yang berhutang yang disuruh dalam syarak tadi. Fa in kana ad-daminu wal asilu mu'sirina, utiya ad-daminu wafa'ahu. Kata dia, maka jika adalah penjamin itu dan orang yang dijamin itu orang susah. Penjamin pun orang susah, yang dijamin pun susah, diberikan penjamin itu bayarannya. Penjamin ini diberikan bayaran untuk dia nak bayar hutang. Baik, penjamin tu siap tentu. Awil asilu musiran, ataupun kata dia yang dijamin tu orang kaya. Orang yang dijamin tu orang kaya, orang tu berhutang, dia kaya, tapi kita jamin. Dia tahu orang kaya tu, kita orang miskin pula jamin orang kaya. Kata dia atau yang dijamin tu kaya, tidak penjamin. Orang jamin tu penjamin miskin, orang yang dijamin tu kaya. Diberikan dia jika dia menjamin tanpa izin. Kalau kita jamin tu, kita miskin, kita jamin pada hutang orang kaya tu, kalau kita jamin tanpa izin dia, maka kita akan ada berhak untuk terima dia zakat. Maksudnya kita memang suka rela untuk jamin, walaupun dia orang kaya, dia boleh bayar, tapi kita menyusahkan diri kita untuk jamin. Kalau dia tak boleh bayar pun, aku akan sanggup bayar. Jadi andai kata dia tak boleh bayar, kita ada berhak untuk mendapat zakat itu atas nama orang yang berhutang, dengan sebab jadi penjamin kepada orang yang berhutang. Siap.
Duna dhamin. Utiya in dhamina bila iznin. Au aksu ataupun terbalik. Maksudnya orang yang dijamin tu susah, orang menjamin ni kaya. Macam mana? Kalau orang menjamin tu kaya, utiyal asilu lad dhaminu. Diberikan kepada orang yang dijamin. Maksudnya orang yang berhutang tu bagi kat dia lah. Pasal penjamin kaya. Buat apa pula duit tu nak bagi pada orang kaya? Nak suruh dia pergi bayar ada tas jaminan daripada orang hutang. Pasal dia dah kaya. Kalau orang tu tak boleh bayar, kalau tak dibagikan zakat, dia yang kena bayar hutang. Pasal dia penjamin pada orang yang berhutang. Jadi buat apa bagi duit zakat kat dia? Pasal apa? Dia orang kaya. Okey. Wa idza wufiya min sahmil gharim lam yarji' 'ala al-asil. Kata dia apabila penjamin telah membayar daripada saham orang yang hutang. Penjamin ni dia kaya, dia bayar. Yang sepatutnya yang kena bayar orang berhutang tapi dia tak ada hutang, tapi tak bagi dia zakat, tapi penjamin yang bayar. Macam mana? Tak boleh dia rujuk atas orang yang dijamin. Jadi tak boleh orang yang menjamin ni aku nak balik berapa duit itu. Supaya dia ni hukum berhutang balik, dia dapat dia zakat balik. Dia tak apa penjamin ni dah bayar. Tak boleh. Cerita bodoh apa gitu kan. Ya. Ulama dah cerita satu boleh tak boleh. Lagi besar kitab tuan-tuan, lagi detail. Tuan-tuan dengar tengah-tengah macam ni. Tu dia sampai teratur detail. Ya kan. Fatul Mu'in ni dia kitab mentawasit tengah-tengah. Nak kata nipis sangat tak, besar sangat pun tak. Ada besar lagi ni. Tuan-tuan tengok kitab besar-besar tu, tuan-tuan tengok pengsan lagi. Pengsan macam apa? Detail detail je. Macam tu dia punya bahasa tu. Iya lah. Saya reti nak cerita ni pun pasal saya pernah lalu kitab-kitab macam tu. Memang mengaji apa? Mengaji Fathul Wahab, mengaji Minhajul Talibin. Allah. Mula-mula dengar sakit kepala. Pasal apa? Dia bahas apa ni? Pasal kita tak biasa dengar kan. Kitab-kitab yang bahas besar-besar ni. Kita ingat kitab bahas besar-besar tu macam kita biasa dengar kitab asas-asas yang kita nak mengaji tu lah. Masa duduk kat Patih ni semua dia pakai kitab besar-besar tu. Mu'dim Muhtaj dia baca. Tu syarah Minhajul Talibin tu. Tuan-tuan tak faham dengar saya khabar apa. Dia baca Mahali, baca macam ni. Dengar-dengar apa bukan mengaji pada awal kitab. Mengaji tu dia dah mengajar lama dah kitab tu. Tengok tempat yang dia duduk baca je lah, dengar dia baca. Dia tu baca tu perak macam tu. Dia. Ui, bahaya dah terang tu. Ui, saya mengaji macam tu. Tuan-tuan tak biasa mengaji. Tuan-tuan jadi apa? Bukan kerti apa. Saya tu. Dia di muka macam tu. Kitab pun dah kerti baca lah. Itu, hak dengar dia cerita, dia syarah tu. Sampai macam ni. Jadi perak macam tu mengaji. Memang dapat tu banyak benda baru lalu tu. Dan gaji tu gaji pondok yang jumpa kan. Gaji apa? Mesti tak jumpa. Pasal mesti bukan bersyarah macam kitab. Dah. Dia urang balik buat research. Ada. Kami research apa? Tok guru yang search untuk kami. Dia yang bukan search kami, dia serve kami. Lagi. Sampai kita tak nak dengar. Nak telan dengan dia sebut tu. Mesti mana lah. Pensyarah pun tak kerti apa. Tuan-tuan kasar sikit bahasa saya. Ya kan. Bukan saya cerita, budak mesti yang cerita kat saya ni. Lani pun kat pondok saya ada berapa orang budak mesti. Ada yang dia cuti semester. Ada pun akhir bulan ni nak balik kan. Akhir bulan ni tak? Ada yang nak balik minggu ni. Ada tak? Saya tak tahulah cuti dia orang, saya tak nak sembang apa. Tapi ada yang duduk universiti. Duduk pula ada yang mengajar agama, ada yang tak mengajar agama. Ada lah yang memang nak main mengaji kan. Dia biasa main ni. Dia tahu macam mana pondok, macam mana. Dia boleh beza kan. Bayang tengok duduk universiti. Dah duduk universiti dah. Dia main pondok, tempat kolot dan jumut ni. Dia boleh main duduk. Agak-agak tuan-tuan, agak-agak dia duduk tu pasal apa? Tuan-tuan jawab. Takkan kepala otak dia jumut dan kolot kot. Dia boleh nilai apa benda orang duk ajar di pondok tu. Satu dia boleh duduk. Dia tahu apa dia belajar kat universiti. Dan dia boleh buat banding apa yang di universiti, apa dia dapat, apa yang dia dapat di pondok. Lain tu kan.
Wa inta min nabi izri. Jadi dia tak boleh rujuk kepada orang yang dijamin orang yang berhutang tu sekalipun dia menjamin dengan izin. Yang tu masalah izin tak izin apa saya sebut banyak saya baca kat sana sekali lalu itu. Wala yusrafu min zakati syai'un li kafanil mayyit au bina'in masjid. Okey, dengar. Kata dia tak boleh dibelanjakan sikit pun daripada duit zakat untuk kapan mayat. Tak boleh. Duit zakat tak boleh bagi untuk kapan mayat. Duit zakat tak boleh bagi untuk buat masjid. Dengar elok ayat tu. Zakat bukan untuk masjid, zakat bukan untuk mayat, zakat untuk asnaf. Tadi kita buat masjid ni, bukan buat masjid. Buat bagi untuk orang yang dia berhutang untuk buat masjid. Atas nama berhutang, bukan untuk buat masjid. Boleh? Jadi kalau majlis agama dia keluar satu peruntukan 3 juta daripada duit zakat untuk buat masjid. Tak betul pengurusan. Pasal masjid bukan asnaf. Mesti bagi pada asnaf. Saya nak syarah tu banyak. Itu yang nak pergi faham tu. Itu orang faham. Ada orang tak faham bab ni. Saya kata ada orang tu sampai duduk tempat tu kita rasa pedih lagi. Terbakar pula dia kan. Hangus pula dia lagi. Ada orang tak, memang ramai tak faham bab ni. Dia tak faham sampai asnaf tu. Bahkan saya sebut pasal ada orang yang saya duduk tengok orang yang istilahnya dia berduit lah, dia nak keluar zakat lah macam tu lah kan. Dia tengok orang susah-susah ni dan dia tahu orang susah ni kalau bagi duit dia bukan nak mengutamakan apa keperluan yang pada kita tengok dia perlu hak tu. Kita nak bantu hak dia perlu sangat hak tu. Dia kalau kita bagi duit, katalah kita bagi duit kat dia 10,000. Duit zakat ni contoh-contoh. Kita tengok rumah dia atap pun teruk, dinding pun teruk kan. Ada orang dia nak bagi zakat, dia memang nak bagi orang tu, tapi dia tak bagi orang tu peribadi. Dia buat apa? Macam ni, nak bagi duit zakat. Nak apa? Nak rumah, nak ni, nak bumbung teruk. Macam mana? Ni aku nak bagi duit zakat ni. Tapi ni, tapi tak bagi duit kat bawah. Dah. Buat apa? Aku tukar zinc ni kamu. Nak? Mujur lah dah. Mujur tu hal. Memanglah. Itu. Tapi yang tu istilahnya belum bayar zakat. Maksudnya apa? Dia bukan bagi ke asnaf. Dia yang takbir duit tu untuk baiki rumah. Itu hukum dia infak. Itu bukan bagi asnaf. Bagi asnaf ni, macam ni. 10,000 tu. Hang bagi miskin. Ambil dia ni. Nah, 10,000. Ambil. Kau nak buat apa? Macam saya. Tapi aku syorkan hang tukar lah ni. Macam hang sebut tu. Dia tengok dia tak buat apa. Dia beli motor sebiji. Motor pun bukan motor kapcai tu. RS tu. Apa buat suku? Buat 3 suku. Handphone pula. Oh, best ayat tu. Beli iPhone bukan iPhone biasa. iPhone. Apple lah. iPhone. Bukan apa naik apa. Ikut dia nak beli. Kalau kita bagi dia zakat, nak bagi seru nak bagi dia upgrade sikit rumah dia. Dia beli motor. Sah nak bagi. Memang hak dia kan. Quran kata apa? Innamas sadaqatu lil fuqara. Kalau dia fakir, memang hak dia. Lil tu milik dia. Sikut dia bagi apa? Dia dapat 10,000 pergi buat umrah. Rumah dia duduk tirih tu. Boleh tak? Cuba. Ikut dia. Dia punya. Lil fuqara. Milik hak dia. Milik dia. Boleh. Faham? Tengok apa? Yang ni yang saya pernah sebut dulu. Kalau disebab pengagihan atau kalau nak bagi bantuan daripada majlis agama kali pun, dia tengok ni orang ni miskin, orang ni boleh berniaga, ni dia bagi bantuan zakat apa dia? Alat-alat bantu perniagaan. Bagi mesin jahit, yang ni bagi tukang jahit, betul kan? Tak betul pengurusan. Dia tak boleh bagi mesin jahit. Dia kena bagi milik nah duit. Lepas tu bagi cadangan dia, hamba beli mesin jahit. Dia tengok dia tak beli mesin jahit. Dia beli apa? Dia buat kenduri kahwin anak dah. Anak dia, macam mana? Punya pasal lah. Pasal berhak tu atas dia. Dia milik. Innamas sadaqatu lil. Lam. Lam tu milki. Istiqaq. Berhak kat dia. Sekalipun dia guna untuk hal lain. Hak dia. Selalunya orang tak mau hak ni. Kalau tak mau hak ni, hang nampak macam hang baik. Rupanya hang yang salah guna kuasa.
Benda yang bukan sepatutnya hang tasarruf. Itu salah namanya. Istilahnya salah guna kuasa. Kalau lapor BPR, PDRM mampu hang. Tak ikut prosedur. Cuma dalam pejabat agama ada tak prosedur yang tu nama menyalahi salah guna kuasa apa dan sebagainya. Kalau rupanya pejabat agama memang kata kami akan membelikan gini. Tak salah guna kuasa lah. Memang yang tu dalam peraturan dia. Memang macam tu lah pun jadi. Tapi kalau ikut dalam kitab tak betul. Siapa nak ubah tu? Ahli majlis fatwa tak boleh ubah. Pasal dah lama buat macam tu. Dia pening tu dia kata Tok Guru walaupun jadi ahli majlis fatwa dia boleh buat apa? Dia boleh ubah. Dia akan berterusan macam tu. Macam tu. Mati lah. Mak. Cakap dia gaji je lah. Habis ngaji pun nak kata macam ni, sekurang-kurangnya kita ada benda yang kita boleh jaga. Kita tak boleh tak redha pada benda yang tak betul. Yang tu lah. Esok kalau orang tanya, ya Allah aku tak ada kuasa tapi aku tak pernah redha dengan benda ni. Cukup. Itu je pun. Pasal kan kita tak ditaklifkan. Melainkan sekadar yang kita ada hak untuk kita bersuara, kita bertindak itu. Yang ni pula saya lebih kuah pada sudut lagi mana boleh. Siapa kata? Ustaz apa? Apa jawatan? Aku tak tampak yang boleh. Disaman kita lagi, mending kita pula. Nak tahu apa? Nak boleh buat apa? Saya boleh tukang cakap. Saya boleh ikhbarul hukmi. Saya boleh cerita hukum, tolong baca kitab, pakat dengar je lah. Lepas tu esok tuan-tuan kod lah jadi, tuan-tuan dilantik jadi pegawai ke, penasihat ke, kod dalam parlimen ke, Dewan Undangan Negeri ke, dia panggil jadi senator ke apa ke. Masuk, tuan-tuan cerita lah esok. Saya tak ada lah, masa tu mati ya. Tak perlu bantuan, tanyalah saya boleh bagi tahu. Tapi yang bercakap tuan-tuan lah, bukan saya. Itu tak apa tu. Tenang. Kena tendang Nak tendang tu. Tambah pula, siapa kepala-kepala dia tengok, apa? DAP, mampu ha. Siap. Inilah, tak apa. Macam mana pun, ilmu kena mengaji. Baru kita tahu. Yang ni yang pesan ulama-ulama tu guru kita, dia kata apa? Dia kata tafaqahu qabla an tusawwadu. Maksudnya kamu faqihlah dalam agama, reti hukum dalam agama ni qabla an tusawwadu, sebelum kamu semua dilantik jadi pemimpin. Ni dah jadi pemimpin tak tahu buat hukum tak betul. Betul pun nak mengaji. Mampu itu. Memang ada duk tengok hukum yang ada banyak macam tu. Macam mana? Nisbah terima dia bagi ambil lah. Tapi di atas pengurusan cara dia salah. Pasal memang ada kadang-kadang pejabat agama dia bagi bentuk macam tu kan. Apa? Bantuan Ramadan. Bantuan fakir miskin Ramadan. Contoh kan. Jadi dia buat apa? Dia beli beras macam ni pergi kenal pasti siapa fakir miskin, bagi beras, gula, garam, gula, kurma, apa semua dia bagi, minyak masak. Dia bagi siap-siap dah. Itu bukan agih zakat, tak betul. Itu bukan agih zakat. Itu bukan kaedah bagi zakat. Itu bagi sumbangan lah. Siapa yang urus macam tu istilahnya salah guna kuasa. Tak betul. Pasal apa? Sepatutnya hak tu dibagi pada orang, ikut dia nak beli beras ke apa kan. Kita tak setuju dengan dia buat tu, kita bagi beras, bagi dia. Tak betul. Tak betul. Maksudnya istilah kita telah salah guna kuasa tu, istilah dia salah guna kuasa. Kuasa tu bukan hak kita. Kita tak ada hak. Pasal kita bukan asnaf. Tapi kita tak puas hati asnaf tu buat apa? Kita tolong beli untuk barang asnaf. Boleh faham? Tuan-tuan faham saya sebut apa ni? Boleh faham saya sebut apa? Ni masalah ni. Antara masalah. Masalah urusan ni. Misalnya yang saya sebut kalau sekolah dia bagi bantuan one off untuk belajar. Untuk beli peralatan belajar. Kan? Memang dia beli peralatan belajar, bagi kat pelajar, lepas tu suruh sign. Pihak sekolah yang beli untuk belajar, ataupun dia bagi pelajar duit yang sepatutnya memang kerajaan salurkan, sign bagi duit, lepas tu terpulanglah pada pelajar nak beli apa. Betul tak dia bagi macam tu?
kerajaan lagi telus dalam bab itu berbanding dengan majlis agama. Kasar lagi ayat tu. Betul kan dengar saya sebut. Walaupun tengok pelajar ni dengan kasut pun tak ada, kasut koyak stokin tak ada, rencana tak ada, katalah gitu kan. Stokin ni tak ada, ni koyak. Mana bagi duit 100 itu? Bapak dengan mak dah sapu. Anak semua setiap darjah 6 satu bina semua ada. Dapat 200 orang. Contoh 1,200. Mak empat ya ye beli motor sendiri. Contoh kan. Ada orang mengaku tu dia tu. Tak, memang ada macam tu. Bantuan sekolah, pensil apa pemadam apa semua tak ada. Ni mana bantuan ni? Panggil mak bapak macam mana? Kami beli motor lah cikgu. Dan motor tak ada, nak hantar ke sekolah payah macam mana? Betul juga dia cakap tau. Betul, ni ada punya persekolahan macam mana? Pihak sekolah memang tugas dia untuk bagi duit sampai kepada anak yang berhak, terpulang pada penjaga, ibu bapa dan penjaga untuk bekalkan peralatan sekolah yang telah disalurkan kepada pelajar melalui waris pelajar, gitu kan. Tengok waris tak gunakan untuk manfaat pelajar, itu terpulang pada waris sendirilah. Hantar hang lah, nak bagi anak hang melingkup. Tapi dia telah serah betul. Dan kalau dia tak bagi duit tu, dia beli semua, beg sekolah, pemadam, pensel, apa-apa ni, macam mana? Salah. Dapat BBR mampu yang. Betul tak saya cakap? Betul kan? Kerajaan punya pengurusan lagi terus kat tu. Dia nak cerdik sikit macam mana? Dia buatlah macam package yang baru ni. Dia buat macam mana? Dia bagi setiap pelajar RM160 ke RM200. Mesti pergi kedai ni, beli peralatan sekolah. Bagi voucher apa semua tu. Itu cara jalan dia. Pasal lagi dia beli basikal, beli motor. Tak pun dia beli lansir apa macam-macam lah kan. Apa kaedah dia? Bagi atas nama voucher tu, pergi kedai-kedai ni, dia dah siapkan satu sebagai pembekal, supplier, kedai yang supplier barang-barang sekolah. Pergi kedai ni, beli barang ni, bagi tahu nombor sekian-sekian, ni tunjuk kad ke apa kan. Pergi beli kedai tu. Lebih daripada jumlah ni, bayar duit sendiri. Kerajaan hanya bagi banyak ni. Betul cakap dah. Pasal dia serah dengan melalui cara macam tu. Tapi bukan pihak sekolah beli, bagi barang kat pelajar. Tak. Engkau pilih apa kau nak. Pasal kuasa tu pilih kat engkau. Tapi kami tolong bayar. Jadi milik atas engkau. Kuasa pengurusan tu tasarruf atas engkau. Bukan kami tasarruf. Boleh? Faham? Itu prinsip dia. Jadi Baitul Mal kena bagi saranan macam tu kat dia. Bagi RM10,000 atas dalam voucher. Kau tunjuk ni, link kan lah mana-mana mesin jahit ke kedai mesin jahit kan. Tunjuk ni, dia akan refer pada majlis agama untuk buat pengajaran. Bagi-bagi betul cara pengurusan tu. Pula ni salah. Macam mana pun jual voucher tu. Jual voucher tu ke hak dia. Pasal dia kan, boleh faham saya sebut kan. Jual voucher, dia jual betul tak? Dia jual betul tak? Hak dia betul tak? Nak pergi baling ke oleh punya pasal ya. Tapi dah betul pengurusan dari sudut dah diserah pada ahli dia. Siapa yang berhak? Tu tak faham, bagi faham dah tu. Ada orang di tanah ni lah, dah kita bagi voucher, dijual pula voucher. Tapi dah betul dah bagi pada siapa sepatutnya dia bagi. Selesailah. Memanglah tak semua tu. Tak punya pasal hak tu. Kau jangan duk sibuk. Konon beri kesedaran ilmu untuk keutamaan dan bagi dia faham agama untuk dia bertindak amanah tu. Sepatutnya dengan apa yang sepatut diri pada dia. Sedarkan dia dengan agama. Kadang-kadang kita duk risau yang miskin tetap miskin, tapi tak selesai masalah dia. Bila kita tak nak bagi dia miskin seolah-olah gitu untuk selesaikan kemiskinan dia di atas, kita beli barang dia, hukum salah guna kuasa pula. Tak kita pula salah. Kan masalah tak? Betul tak? Satu sudut kita nak nampak macam bagus, macam dia orang pelak, muhbib pasal itu. Bila kita urus, kita yang pelak, dia orang yang bagus. Kan? Boleh faham saya cakap apa? Saya bukan nak bela mana-mana, tapi saya nak sebut apa tindakan yang sepatutnya kita kena buat apa dia.
Tentu kalau faham atas kaedah asnaf tu bagi apa, orang takkan takut untuk jadi miskin dan susah. Atas kes kita bicara hutang ni, dia takkan takut untuk berhutang untuk buat urusan agama. Siapa? Aku tak takut berhutang. Siapa? Ada siapa di belakang aku ni, kerajaan besar akan bagi aku sanggup berhutang untuk buat agama. Walaupun aku susah. Siapa? Pasal kerajaan kita adalah orang yang support untuk buat agama, untuk hutang untuk buat agama. Tapi benda tu mana ada, tak biasa ada cerita, tak biasa dihebahkan benda tu, tak biasa diwar-warkan benda tu. Baca kitab kita baru jumpa. Kalau ulama, dulu macam ni. Saya kata ada tempat-tempat yang memang masyarakat kita ni memang hidup macam ni. Cuma Malaysia, saya kata Malaysia tak ada. Kalau negara lain ada. Jenis hutang untuk buat masjid, untuk buat madrasah memang ada. Memang ada. Wa yusaddaqu mudda'i kitabatin aw ghurmin bi ikhbari adlin wa tasdiqu sayyidin rabbi dainin awish tihari halin bainan nasi. Baik, kata dia, dan dibenarkan orang yang mendakwa kitabah. Kalau hamba, dia kata saya ni telah jadi hamba mukatab. Tuan saya kata kalau saya boleh bayar sejumlah ni dalam tempoh setahun, maka saya akan dimerdekakan. Benar kan cakap dia? Hamba kan? Nak selidik lagi, pergi selidik lah, satu hal kan. Tapi asal nak sebut, takkan dia nak menipu kot situ kan? Al-ghurmin, ataupun dia ada berhutang. Saya ada hutang macam ni pasal nak buat masjid. Saya tengok ada bil dekat saya tak boleh bayar. Tapi pasal masjid nak perlu dah, nak dibina, kemudian Jumaat perlu kan, tak ada orang nak bagi sumbangan, saya sanggup bayar, saya sanggup menyanggup untuk berhutang, suruh pihak kedai bayar, bagi supply barang atas nama saya. Jadi saya ada berhutang dengan pihak hardware ni 10,000. Saya ada hutang dengan dia untuk buat masjid. Jadi saya akul gharimin. Istilahnya yusaddaku, dibenarkan dia. Siap. Yusaddaku bi ikhbari adlin, dengan perkhabaran seorang adil. Jadi seorang adil cukup. Betul ke dia ni hamba tuan kita apa? Ya. Okey, cukup. Siapa dia ni? Kau kenal ke hamba ni? Kenal. Ikhbaru adlin cukup untuk membenarkan dakwaan hamba dan orang hutang. Ya. Wa tasdiqu sayyidin Arabi dainin aw istihali halin bainan nas. Begitu juga kata boleh dibenarkan orang yang mendakwa macam ni dengan membenar oleh sayyid. Pergi jumpa tuan dia, betul ke engkau ada kata kalau hamba engkau boleh bayar sejumlah 10,000 dalam tempoh setahun ni, engkau akan merdekakan hamba engkau ni? Kata, ya. Okey, cukup. Maksudnya betul hamba tu hamba mukatab. Itu istilah. Lagi Rabbi dainin, tuan punya hutang. Pergi jumpa ni, betul ke orang ni ada berhutang dengan pihak hardware ni pasal supplier barang untuk masjid, untuk buat gini. Betul. Memang dia telah suruh buat atas nama dia. Betul. Tu Rabbi mal. Rabbi dain. Aw istiharin bain halin bainan, ataupun masyhur dah hal tu. Hal tu berhutang dalam kitabah ni bainan nas. Orang pakat tahu memang dia berhutang untuk buat masjid. Dia berhutang untuk bagi tetamu, dia berhutang untuk orang pergi belajar, dia berhutang untuk pendamaikan dua orang kelahi, dia berhutang untuk bina madrasah, dia berhutang untuk beli tanah, dia berhutang dia berhutang ni. Masyhur orang pakai sebut nama dia, dia berhutang, dia sanggup berhutang buah atas nama dia pasal nak buat benda-benda macam ni. Sah untuk pejabat agama bagi kat dia atas nama Habang Gharimin. Hukum yang kitab jelas. Kalau yang ni pun baca kat majalah agama agak dia pakai tak? Takkan tak nak pakai kan? Benda dah sebut dalam kitab lah kan? Ambil apply, ambil je lah. Dia orang pun dengar agak-agak macam tu je. Dia. Macam tu je lah. Sepatutnya kalau dengar menarik lah benda ni. Inilah pengurusan yang sepatutnya, betul tak? Oh, kita selama ni dah buat salah lah. Kalau katalah misalnya pengarah, kalau dengar lah, pengarah mana saya tak tahulah, buat misal je kan. Macam mana kalau dia dengar kalau macam tu, wah, ustaz ni sepatutnya kita kena panggil baca kitab depan kita. Saya tertarik lah dengan apa dia punya pembahasan tu. Kalau tak ada pun, mana ada baca betul, tak payah panggil saya lah.
ahli majlis fatwa kita tak ada seorang membahas macam ni, tak pernah cerita buat kat saya. Saya tak puas hati. Wah, panggil. Lepas tu orang baca. Bahas tengok. Kata dia, macam mana ustaz ni boleh cerita ahli-ahli majlis fatwa? Tak kerti dia orang ni ahli majlis fatwa ke apa? Contoh kan. Kalau keperhatian mesti dia ambil keputusan macam tu kan. Buat perjumpaan apa? Kenapa orang lain tak bagi penjelasan? Kenapa kita baca Batu Mu'in macam ni pun dah ada dah? Orang lain ni tak biasa jumpa Batu Mu'in ke? Contohlah kan. Tapi itulah, biasanya yang jadi pengarah ni macam OKU. Saya tak sebut pengarah mana-mana pengarah umum. Kasar kan. Memang tak tahu kan, demo cerita yang tu kan, memang jabatan-jabatan sebut macam tu. Saya rasa tuan-tuan abang saya ada cerita itu pasal saya biasa jumpa orang duduk majlis daerah kan, pegawai daerah, kadang penolong pegawai daerah, ADO apa tu, Assistant District Officer tu. Kita tengok dia punya perancangan tu hebat lah tuan-tuan, dia boleh nak perancangan macam ni. Pengurusan dia best, A punya, very, bukan A, triple A grade. Pengurusan dia. Tengok yang hantar pergi pejabat berapa kan. Allah. Tuan-tuan bayang tengok kadang-kadang ada peruntukan buat kursus. Dia boleh kata, kursus ni, guru ni nak belajar apa lagi kursus? Kata dia. Nak kursus apa lagi? Cuba buat keedah mengajar. Guru pun bodoh lagi. Hukum pun tak erti, tak pernah belajar. Kitab pun tak erti baca. Tak pernah lalu pun kitab fiqah. Macam mana dia nak bagi input upgrade satu benda yang mahal dan berharga? Mana ada. Tuan tu buat kursus macam ni. Ada orang tak suka dengan kursus macam tu. Yang tu pun dah nampak apalah. Dia tak faham apa sepatutnya nak bagi input pada kaki tangan dia. Itulah kasar sikit lah saya punya bahasa-bahasa macam tu kan. Kemudian Far'on. Ada soalan? Ada orang ni bukan orang miskin kan. Lepas tu tak sempat hak orang tu bayar hutang, hak yang tuan yang menghutang tu meninggal kan. Kita ni macam menyangkut diri untuk bayar hutang tu, padahal kita pun adakah kebolehan kita untuk terima zakat orang ini? Ada orang hutang, betul? Dia ni miskin tapi tak sempat bayar, dia meninggal. Dia meninggal, betul? Kita menyangkut untuk bayar hutang si hutang. Tapi kita pun tak ada niat. Boleh kita terima. Sama dari segi prinsip ya tu. Pasal nak berhutang pun harta dia pesaka apa pun tak ada kan. Lagi hukum dia mati dengan dah berhutang. Dari segi dia lepas kata pasal dia berhutang di atas memang tak dapat tidak dia kena hutang, tak ada nak bayar hutang. Rasulullah menjamin hutang dia tu kalau ikut tu. Tapi kita menyanggup untuk supaya jangan mati dengan nak berhutang tu, kita pun tak ada duit. Hutang tu buh kat aku. Aku bayar. Jangan kira kat mayat, kira mayat tu tak ada sebut hutang kat dia, hutang tu kena kat aku, buah nama kat aku. Transferkan, transaksi bagi kat aku. Dari segi hukum harus kita masa tu asraf. Kita adalah asraf. Gharimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbana min dhurriyyatika kama nawwartal ardha bi syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.